Selamat balik pada channel aku. Sorry sebab dah lama aku tak buat video sebab aku baru berpindah rumah baru dan ada masalah sikit lah dengan kekangan wifi dan sebagainya, dan menyukarkan akulah untuk aku membuat video. So terima kasih kerana sudi untuk singgah lagi pada channel YouTube Luffy Osman. So hari ni aku nak cerita sikit lah tentang negara Laos. Negara Laos ni dia merupakan salah satu jiran kita di negara ASEAN. So tanpa membuang masa lagi, jom kita saksikan. The gap between the train and the platform. Okay, ramai yang tak tahu Laos ni dekat mana. Okay, sebenarnya Laos ni merupakan sebuah negara republik yang terletak di tengah-tengah antara Thailand, Cambodia dan juga Vietnam. Ibu negara Laos ialah Bandar Vientiane. Dan untuk pengetahuan korang, Laos ni juga merupakan salah satu tempat destinasi backpacker yang agak tripster, iaitu backpacker yang suka pergi ke negara-negara rare. Okey, Laos ni merupakan sebuah negara republik yang ditadbir oleh satu parti, iaitu Parti Komunis Laos. Berlawananlah dengan sistem Malaysia, iaitu demokrasi berperlembagaan. Dan pemerintahan Laos ni mirip-mirip seperti pemerintahan di Vietnam. Bahasa utama yang digunakan oleh negara Laos ialah bahasa Lao. Okay? Cara sebutannya ialah Lao, bukannya Leo ke Laos ke. So dia bahasa dia, nama dia bahasa Lao. Okay, kena ingat bahasa Lao ni dia bunyi dia sebiji macam bahasa Thai. So bila orang Thai dengan orang Lao, dia akan bercakap, so dia orang akan faham lah salah satu sama lain. Cuma ada sedikit perkataan yang berbeza di antara diorang. Okey, antara destinasi terkenal di Laos ialah Vientiane, iaitu ibu negara Laos itu sendiri. Vang Vieng, yang Vang Vieng ni dia bukan tempat yang mempunyai air terjun yang cantik, air yang berwarna biru hijau seakan-akan warna emerald, dan juga tempat yang mengalirnya sungai Mekong, itu di Vang Vieng. Selain itu terdapat juga bandar di Laos bernama Pak Se dan Savannah Cat yang menjadi tumpuan pelancong-pelancong dari luar untuk datang ke Laos. Okey, kau tahu korang, Laos juga dibom teruk semasa perang Vietnam dulu sekitar tahun 1960 hingga 1975. Sebenarnya Laos merupakan negara yang neutral masa dalam perang tu. Tetapi disebabkan Laos merupakan kawan baik kepada negara Vietnam Utara. Vietnam Utara dipimpin oleh Ho Chi Minh telah menggunakan negara Laos sebagai laluannya untuk menyerang ke Vietnam Selatan. So, tapi dalam peperangan itu, Laos merupakan neutral, negara yang tidak mempunyai direct konflik dengan US. Disebabkan tentera Vietnam menggunakan laluan di negara Laos tu, maka tentera Amerika Syarikat menggukurkan sebanyak berjuta-juta tan bom ke atas negara Laos. Cakap tu sangat dahsyat, iaitu bom napalm dan juga bom berangkai. Untuk pengetahuan korang, bom napalm ni, satu biji bom napalm tu dia boleh meletup, membuatkan berbola api sebesar padang bola sepak. Memang begitu dahsyat lah bila bom napalm terjatuh kan. Dan bom yang kedua digunakan oleh tentera Amerika masa mengebom Laos dia lah bom berangkai ataupun cluster bomb lah kan. Ada satu tempat ni di Vientiane, saya berkesempatan untuk melawat di tempat tu. Nama dia adalah Medical Rehabilitation Center, iaitu tempat mangsa bom berangkai direhabkan lah ataupun dipulihkan. Sebenarnya bom berangkai ni dia antara satu senjata yang dahsyat dan juga senjata ini diharamkan oleh Konvensyen Perang Sedunia sebab bom berangkai ni kesan yang dahsyat pada jangka masa yang panjang. Okey, sebab berangkai ni sebenarnya ialah sebiji bom yang bila kita jatuhkan dia akan memecahkan menjadi bom-bom yang kecil kan. So ada bom yang tidak meletup. So bila orang terpijak pada bom yang tidak meletup tu akan menyebabkan bom tu meletup dan menyebabkan orang tu terkorban ataupun hilang anggota badan lah. Di rehabilitation center tu kita boleh tengok banyak mangsa yang kehilangan kaki kerana terpijak bom berangkai yang tidak meletup tu. Ada satu NGO, dia makan NGO UOX Di sini dia bertanggungjawab untuk membersihkan bom-bom berangkai yang tidak meletup di Laos, dan terdapat sekitar beratus ribu
bom yang masih tidak meletup lagi di Laos sampai sekarang, meskipun perang itu berlangsung pada tahun 1960 lebih. Bayangkan lebih kurang dalam lebih dari 50 tahun perang tu, tapi bom berangkai tu masih lagi dijumpai. Betapa dahsyatnya bom berangkai ni. Okay, kalau korang minat pada dark tourism, korang boleh check out Medical Rehabilitation Center kan. So korang boleh tengok banyak kelongsong napalm yang masih disimpan oleh rakyat Laos kan, untuk dijadikan sejarah, tanda sejarah. Dan juga banyak replika kaki palsu ditempatkan di Rehabilitation Center tu, untuk menunjukkan berapa banyak yang kaki palsu dibuat oleh NGO UOX untuk membantu rakyat Laos yang menjadi mangsa bom berangkai tu. Okay, salah satu attraction yang aku menarik dekat Vientiane ni ialah Patusai. Patusai ni dia macam, kalau korang pergi Paris dia ada Arc de Triomphe kan. Dia macam ada pintu gerbang yang famous tu kat Paris tu, tapi dekat Laos pun dia ada sejarah sikit tentang Patusai ni. Patusai ni sebenarnya ialah pintu gerbang Arc de Triomphe untuk rakyat Laos yang telah berjuang atau bermati-matian bertempur bersama tentera Perancis, sama ada dalam Perang Dunia Pertama ataupun bertempur melawan tentera Perancis semasa Perang Kemerdekaan Laos. Menariknya, Patusai ni dia dibiayai oleh tentera Amerika lah, sebab tentera Amerika ni pada satu masa dia rasa bersalah kerana dia telah menggugurkan banyak bom pada orang-orang Laos. Dia mendermakan duit tu untuk membina lapangan terbang baru di Vientiane. Tetapi rakyat Laos ni diorang ni bijak. Diorang guna dana tu, diorang buat yang Arca Arc de Triomphe ni untuk menunjukkan yang bangga dengan pengorbanan pahlawan orang-orang Laos. Tetapi pada tahun 1975, rejim Pathet Lao, iaitu rejim kerajaan komunis sekarang, menggulingkan kerajaan pada waktu itu dan dinamakan pintu gerbang itu sebagai Patusai. Patusai itu adalah nama mengiktiraf kepada pertolongan orang Vietnam yang membantu tentera Laos untuk menuntut kemerdekaan. Bina dalam Patusai sangat menarik. Dalam seni bina tu dia macam seolah-olah kita berada dalam arca Hindu-Buddha. Memang identiti orang Laos lah, kerana orang bangga dengan kerajaan Hindu-Buddha pada waktu dulu. Dan dalam pintu gerbang Patusai tu dia ada figure separuh wanita separuh burung dinamakan Kinari. Kinari tu bukan salah satu tuhan dalam kepercayaan agama Hindu-Buddha di Laos. Selain itu, apa yang menarik di bandar Vientiane ialah bandar Vientiane ni merupakan bandar yang banyak sangat tugu, kerana bandar ni merupakan bandar utopia, macam ciptaan bandar ala-ala rejim Soviet. So dia banyak menempatkan tugu-tugu yang melambangkan tokoh pemimpin Laos seperti Raja Anom Provong ataupun Kaison Phonvihane, Presiden pertama Laos. Dan juga banyak tugu-tugu yang berunsurkan sosialisme seperti tugu rakyat Laos dan tugu tentera Laos lah. Banyak, seolah-olah macam aku berada di Pyongyang pada waktu itu, kerana aku macam pelik kan, banyak gila tugu. Aku memang rasa macam rare. Sekiranya anda ingin tahu lebih lanjut tentang tips travel ke Laos, anda boleh email kepada saya. So sekiranya anda enjoy dalam penceritaan travel saya, boleh tekan like, share dan subscribe channel ini. So saya ingin membuka tabung untuk support channel Luffy Osman. Tak kira, tak kisah berapa banyak yang ingin anda sumbang, RM1 ke RM2 ke RM5, supaya sumbangan anda tu boleh membantu saya untuk membuat lebih banyak video travel untuk anda. Saja daripada saya, stay tune next video. Assalamualaikum. Ciao ciao.